Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastamiddu bikal minhah wa nastadfi'u bikal mihnah wa nas'aluka al-'ismah kama nastawhibuka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa yassir lana al-'amala kama 'allamtana wanhaj bina tariqan yahdi ilaik waftah bainana wa bainaka baban nafidu minhu alaik laka maqalidus samawati wal ard wa anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Al-Fadil tuan-tuan imam yang bahagia, pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan pegawai-pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, yang datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya, meninggalkan segala tegah dan larangnya. Alhamdulillah dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dikurniakan kesihatan, dikurniakan kemampuan, dikurniakan kesenangan, dikurniakan kebahagiaan, dikurniakan kemudahan, dikurniakan kepada kita apa yang penting tuan-tuan, ada pada kita kesungguhan. Makanya dengan kesungguhan ini, sekalipun kita diberi dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, namun tanpa ada kesungguhan, barangkali tuan-tuan tidak berada kita pada waktu ini, saat ini, ketika ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka itulah yang disebut sebagai mujahadah, ya, kesungguhan yang kita cuba sebaik mungkin daripada ruang yang ada pada hari-hari yang kita miliki, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita manfaatkan masa-masa itu dengan perkara yang menjurus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tuan-tuan, galang ganti yang Allah nak berikan kepada kita bukanlah satu perkara yang kecil, bukan satu perkara yang mudah, yang biasa-biasa, tetapi ianya adalah satu perkara yang sangat luar biasa. Itulah dia tuan-tuan, apa yang disebut mana-mana di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal ibadah kepada Allah, dan dengan amal ibadahnya itu tuan-tuan, Allah sayang pada dia. Di mana Allah sayang pada hamba-Nya itu tuan-tuan, dia limpahkan padanya rahmat, kasih sayangnya. Maka dengan rahmat itu tuan-tuan, manusia ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kita ni tuan-tuan, bila kita buat sesuatu amalan ini, ya, bukanlah kita nak mengumpul pahala semata-nya tuan-tuan. Sebenarnya pahala bukanlah syarat, ya, untuk kita masuk syurga. Yang menjadi syarat tuan-tuan ialah bila mana kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah redha. Dan Allah terima ibadah kita tuan-tuan. Bila mana Allah terima, Allah redha ibadah kita, sekalipun barangkali tuan-tuan nak dikira pahala kita taklah banyak macam orang lain, namun tuan-tuan, saat redha Allah itu yang mengiringi ibadah kita, maka layaklah untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Itu yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, bila mana diceritakan tentang syurga ini tuan-tuan, dia terlalu hebat, ya, terlalu hebat. Tapi itulah kita sifat manusia ini, ya, tuan-tuan,
Sebab kalau dilihat bagaimana Nabi SAW sendiri pernah, Nabi sendiri ada pengalaman tuan-tuan masuk ke dalam syurga, menjenguk ke dalam syurga, ya. Sebab itu dalam sirah diceritakan ada 3 orang yang pernah, ya, menjenguk atau berada dalam syurga. Pertama Nabi Adam lah tuan-tuan. Nabi Adam alaihissalam ini dia pernah berada dalam syurga untuk sekian tempohnya tuan-tuan sebelum diturunkan ke dunia. Memang Allah cipta Adam pun memang untuk, ya, jadikan Adam dan juga anak keturunannya sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan Adam dan juga anak keturunannya nanti sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tapi sebelum itu tuan-tuan, Nabi Adam pernah berada dalam syurga. Jadi bila diturunkan, ya, dan Nabi Adam sendiri menyaksikan betapa hebat, betapa indahnya syurga ini. Ada riwayat menceritakan ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia tuan-tuan, berapa tempoh yang begitu lama, agak lama, Nabi Adam sendiri tak selera makan kerana busuknya bumi ini tuan-tuan, nak berbanding syurga yang penuh dengan keindahan, wanginya, dengan mana tak ada tolok bandingnya. Tak selera tuan-tuan Nabi Adam AS nak makan. Kenapa? Busuknya bumi ini, ibarat kita kata tuan-tuan, buruknya bumi ini nak dibandingkan betapa indahnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu keadaannya Nabi Adam AS. Sebab itu dikatakan sebiji batu di syurga banding dengan dunia tuan, tak boleh challenge lagi. Sebiji sebelah je batu, salah satu batu yang ada di syurga nak challenge dengan bumi yang kita duduk pada hari ini, yang orang duduk gila-gila sangat ni tuan-tuan, mencari dunia ini, masih lagi tak mampu nak menandingi akan hebatnya batu-batu di syurga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi cuma inilah kita masalah, kita tak ubah macam anak-anak kecil, ya, macam budak, ya. Orang bagi duit, ya, RM100, budak kecil tuan-tuan, ataupun seketul emas lah, tapi kerana sifat budak tuan-tuan, dia tetap juga nak gula-gula. Orang letak emas, seketul emas dengan gula-gula, mesti dia ambil gula-gula tuan-tuan, bagi coklat, ya. Kerah juga nak jadi coklat, berkerah juga nakkan gula-gula. Sebab apa? Kerana itulah sifat keanak-anakan tuan-tuan. Dia tak nampak nilai emas tu dengan seketul emas tuan-tuan, bukan sakat gula-gula, kilang gula-gula pun dia boleh beli tuan-tuan, ya. Tetapi kerana dia nampak perkara kecil itu besar berbanding perkara yang besar yang sebenarnya boleh memiliki jauh lebih besar daripada itu, makanya akhirnya dia kerugian. Sebab itu kita ni tak ubah macam anak-anak tuan-tuan. Allah SWT nak janjikan syurga yang penuh dengan kenikmatan, tak kita nak kerja dunia juga yang nilainya jifah, kata Nabi SAW. Dunia ini ibarat seperti bangkai, tapi itulah yang dikejar oleh manusia. Sedangkan Allah nak bagi kita akhirat besok. Addatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang salih, ma la ainun ra'at, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan apa yang tak pernah terlintas oleh pemikiran manusia. Dahsyat tuan-tuan, ya, syurga ni terlalu dahsyat. Sebab itu ada dia ceritakan bila Nabi Idris alaihissalam, ya, dia ni ibadat dia terlalu hebat tuan-tuan, sehingga, ya, Allah pernah perintahkan malaikat pelawa dia masuk ke syurga sekali. Bila dia masuk syurga tuan-tuan, tak nak keluar dia. Ini tu Nabi Idris alaihissalam, ya, tak nak keluar dia tuan-tuan, kerana terlalu hebat sangat syurga ini. Nabi SAW sendiri pernah, ittala'tu fil jannah, dia kata apa Nabi, aku pernah menjenguk ke dalam syurga, wa ra'aitu aksaru ahlihal fuqara, aku dapati kebanyakan penghuni syurga adalah terdiri daripada fuqara, orang fakir miskin, majoritinya. Ada orang kaya tapi ramainya orang fakir miskin. Terbalik di dunia ni tuan-tuan, tempat-tempat yang indah, tempat yang mewah, tempat-tempat yang high class, ya. Orang miskin jangan harap lah tuan-tuan, ya. Nak sampai masuk pun tak lepas. Kalau kita pergi Kuala Lumpur tuan-tuan, sesengah apartmen tu, sesengah kondominium, ya, sampai tu jaga pun tak boleh masuk dah tuan-tuan, boleh tengok je, ya. Nak masuk pun tak lepas dah.
tempat-tempat yang high class tu tak ya. Kalau hak biasa-biasa tak ada hal je. Ya. Kalau di dunia tu tak, apa tempat-tempat yang hebat ya. Kalau di apa di India orang kata di Mumbai tuan. Kalau di apa Amerika di apa sebut berpayah tuan, Beverly Hills ya tuan. Dan bagai lagi lah nama-nama tempat-tempat yang indah ya. Tempat orang kaya-kaya tuan-tuan. Yang boleh tinggal di situ sudah tentu orang kaya-kaya. Kan tempat itu tempat yang hebat, mewah, mahal. Tapi akhirat tuan-tuan, syurga tu jauh lebih mahal, jauh lebih mewah, jauh lebih indah. Penghuninya fuqara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majority aksaru ahliha al-fuqara. Kebanyakan penghuninya adalah orang fakir miskin. Wa tala'tu finnar, dan Nabi juga pernah menjenguk ke dalam neraka. Wa ra'aitu aksaru ahliha nisa. Aku dapati kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang lelaki tapi majoriti adalah perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini perkara yang kita perlu beri perhatian, tuan-tuan ya. Kita tak dilarang untuk jadi orang kaya, silakan. Tapi kaya kita ialah kaya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kayanya para sahabat, mereka gunakan kekayaan itu fi sabilillah untuk agama Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bayangkanlah ya, bagaimana manusia ini melepaskan ruang dan juga peluang yang terbaik daripada hidupnya itu yang melayakkan dia dapat tempat yang begitu hebat di akhirat kelak. Tapi dia tak nampak sana, dia nampak sini juga, tuan-tuan. Ini juga yang dia kejar, sehingga apa? Dia tidak menunaikan kefarduan yang diwajibkan atas diri dia. Dia tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan agamanya. Dia meninggalkan, bahkan dia melakukan perkara-perkara yang ditegah, yang dilarang dalam agama, tuan-tuan. Yang halal ya, dia buat tak kisah, yang haram pula yang dia ambil peduli ataupun dia buat, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi itulah ya. Saya kira perbincangan kita halal haram dalam Islam itu sangat tepat untuk kita melihat merenung kembali. Kerana disebut halal, disebut haram, dia adalah berkait rapat dengan syurga dan juga neraka. Orang yang berkecimpung dengan benda yang halal, maka dia berkecimpung dengan perkara-perkara yang menjurus ke syurga. Orang yang berkecimpung, bergelumang dengan benda-benda yang haram, maka dia sedang bergelumang dengan jalan-jalan ke neraka. Wal'iyazbillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung tuan-tuan pada halaqah yang lepas. Kita dah sentuh, masih lagi membincang halal haram dalam kehidupan umum seorang Muslim. Kita dah sentuh tentang antara sukan permainan yang ataupun sukan permainan jenis hiburan yang dihalalkan dalam agama ya. Sebab permainan ni banyak, tuan-tuan. Sukan pun banyak ya. Jenis-jenis hiburan banyak dan atas muka bumi ini. Tapi apakah di sana halal atau haram? Kita dah sentuh tentang bergusti ataupun beradu tenaga. Ianya juga adalah menjadi satu bentuk permainan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Baik, yang hari ini kita sentuh tentang memanah. Permainan memanah. Muka surat 551. Antara hiburan lain yang dibenarkan dalam Islam ialah memanah dan bermain pedang. Juga jenis-jenis mempertahankan diri, tuan-tuan ya. Kalau bergusti dulu, mulaqamah tu ataupun beradu tenaga ya. Pada hari ini mungkinlah kita boleh kiaskan sama dengan seperti bersilat ya. Apa lagi seni-seni bela diri lah yang ada, tuan-tuan ya. Jadi itu adalah satu bentuk jenis permainan yang sunnah dalam arti kata apa, yang digalakkan oleh Nabi SAW. Pun begitu juga Nabi juga menggalakkan dalam bentuk permainan seperti memanah dan juga bermain pedang. Ini juga adalah salah satu lagi bentuk arti kata apa, dalam mempertahankan diri ataupun dari segi ilmu pertahanan ya, tuan-tuan. Nabi SAW pernah menyertai pertandingan memanah bersama-sama para sahabat radhiyallahu anhum. Tujuannya Nabi nak galakkan mereka ya. Jadi tapi kita tengok sekarang fenomena memanah ni tu dah jadi trending lah, tuan-tuan, di dalam masyarakat kita ya. Banyak dah orang buat lapan sasa memanah ya. Dan jadi setengah tu dah dia jadi sebahagian dari program masjid pun ada.
Ya, kalau tak silap saya, kalau di apa buah masjid lah. Ya, kalau dulu saya tengok di masjid Syakirin di Marahan, tuan-tuan. Ya. Dia ada kelab memanah ni. Tapi nak kena ada apa kepala dia jugalah, tuan-tuan. Ya. Kalau tak ada kepala tak jadi, ya. Dia dah tak ada siapa nak ngajar. Ya. Jadi kena ada orang yang boleh gerakkan sukan itu. Ya. Akhirnya, masya-Allah tuan-tuan. Sebab memanah ni salah satu acara sukan yang dia melatih kita tenang dan juga fokus. Tenang dan juga fokus, tuan-tuan. Maknanya dengan tenang tadi, dengan fokus tadi, dia membentuk bagaimana untuk akhirnya dia boleh diaplikasikan dalam solat. Kita boleh fokus, khusyuk. Ya, itu tuan-tuan. Aim tadi. Ya. Jadi Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, urmu wa ana ma'akum. Lemparkanlah, maknanya lepaskanlah anak-anak panah kamu, dan aku akan melempar bersama-sama dengan kamu, aku akan memanah bersama-sama dengan kamu. Nabi kata, panah semua, jadi aku akan panah sekali dengan kamu. Maknanya Nabi galakkan sahabat-sahabat dalam bentuk permainan memanah tadi. Nabi SAW berpendapat bahawa memanah itu bukanlah sebagai hobi atau permainan semata-mata, malah ianya adalah sejenis kemahiran yang memang diperintah oleh Allah SWT untuk melengkapkan diri dan persiapan apabila berlakunya peperangan. Maknanya adalah seni pertahankan diri, ya, ataupun seni untuk menewaskan musuh. Bila tak ada musuh, kita jadikan sebagai latihan, bentuk permainan dan juga boleh hiburan. Ya. Dalam surah Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah untuk menentang musuh, ya? Menentang mereka, yang ini musuh yang datang menceroboh, dengan segala jenis kekuatan. Mana apa yang termampu kita persiap sediakan, mana untuk sebagai pertahanan, ya? Dan juga untuk menewaskan musuh. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan juga Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah. Nabi ulang 3 kali, tuan-tuan, nak ceritakan betapa Nabi sangat menggalakkan, ya, kita berlatih, ya, bermain panah tadi, memanah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum birrami fa innahu min khairi lahwikum. Rawahul Bazzar, Al-Mundhiri, Al-Haytami dan juga Tabarani dengan sanad yang baik. Apa kata Nabi SAW? Hendaklah kamu belajar memanah, kerana ianya adalah sebaik-baik permainan kamu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau dah gini, kena cari jugalah, tuan-tuan. Kena ikhtiar jugalah guna gaya. Jadi, ya, kena ikhtiar jugalah main panah. Ya. Kita nak main badminton beria kan, takut bimbang sakit belakang. Krem, ya. Nak main bola tak daya dah. Nak main futsal bukan perentai dah, orang kata, tuan-tuan. Mungkin mana ni relax, nampak relax, tuan-tuan. Nampak kena ikhtiar juga cari mana-mana, tuan-tuan. Memanah, ya. Sehingga Nabi kata, alaikum birrami fa innahu min khairi lahwikum. Hendaklah kamu belajar memanah, kerana sesungguhnya ianya adalah sebaik-baik permainan yang boleh kamu main, kata Nabi SAW. Nabi SAW mengingatkan pada pemanah supaya jangan menjadikan binatang-binatang jinak sebagai sasaran latihan mereka. Jangan pula terlanjur dah ada panah tu, binatang pula jadi mangsa. Macam dulu-dulu, tuan-tuan, budak-budak dulu, budak sekarang kita tak erti lah, dia main game je. Ada dulu kan, kita zaman kita remaja dulu, bawa lastik keliling kampung. Lastik tu kat ada kepala, sangkut kepala, jalan, nampak burung, nampak benda, mesti kena lastik. Batu standby dah.
dalam poket tuan-tuan zaman itu. Kalau lestik burung apa semua nak makan silakan. Tapi kalau kita sekadar nak membunuh, ini diharamkan, ditegah tuan-tuan Tapi nak cerita dulu budak-budak dulu memang dia andai tuan-tuan manah dan sebagainya ni melastik ni dia adalah satu bentuk jenis macam seakan memanah jugalah, cuma dalam bentuk balistik tadi dia panggil sistem plastik tadi. Kerana Nabi SAW melarang menjadikan binatang jinak sebagai sasaran kerana cara itu selalu diamalkan oleh orang Arab pada zaman jahiliah. Orang Arab jahiliah dalam permainan mereka dia main panah juga, tapi hak jadi mangsa ialah binatang jinak. Binatang ternak mereka, binatang jinak tu jadi mangsa mereka, mangsa panah mereka, maka matilah binatang itu ataupun sakit menderita diseksa tuan-tuan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melihat sekumpulan pemanah melakukan perkara seumpama itu, lalu beliau berkata kepada mereka, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh gharadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Nabi SAW telah melaknati sesiapa yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran panahan mereka. Maknanya binatang hidup tak boleh dijadikan sebagai sasaran panahan, maknanya sebagai suka-suka. Lain kalau kita manah tu untuk kita makan, itu lain cerita lah tuan-tuan itu kita berburu tapi binatang hidup tu jadikan sebagai sasaran. Kita kalau ibarat kalau orang berlatih boxing ke apa tuan, dia punching bag jadi tempat sasaran punching bag tak apalah bukan orang ini tak binatang tuan-tuan dipanah siapa boleh panah tu? Orang ni panah lalu mati gitu binatang tu tuan-tuan. Nabi tegah nak berlatih jangan jadikan syai'an fihi ruh, mana-mana yang ada padanya ruh sebagai gharadan, sebagai sasaran. Tak boleh tuan-tuan. Namun dia ada bab lain pula. Kalau tuan-tuan niat membunuh kepada binatang yang sunnah kita bunuh, itu lain cerita. Contoh cicak cicak termasuk dalam haiwan yang disebut sebagai al-fuwaisiq makhluk kecil, makhluk perosak kecil tuan-tuan makhluk-makhluk yang fuwaisiq ini mana sunnah kita bunuh. Ambil getah ke plastik tuan-tuan, itu baru tahu memang kita niat nak bunuh. Sebaik-baiknya kata Nabi SAW dengan sekali pukulan, sekali bunuh ini mati tu itu dia ada pahala dia ada tingkatan dia. Kalau 2 kali ada pahala lain pula, 3 kali pahala lain pula, ada hadis cerita tuan-tuan. Allahu Akbar cicak ni sunnah kita bunuh tuan-tuan. Tapi satu ketika dulu cicak tokek orang cari dia tak bunuh, dia jual tuan-tuan cicak tokek katanya tak tahu apalah mahal sangat katanya. Cicak tokek dia lain sikit dia bintik-bintik merah tuan-tuan, dia besar tokek ataupun tekik orang panggil tuan-tuan baik. Nabi SAW melaknati sesiapa yang berbuat demikian kerana wujud seksaan ke atas binatang dan membinasakan nyawa binatang dengan sia-sia serta membazirkan harta. Sesuatu hiburan itu tidak bolehlah mengandungi ciri-ciri yang boleh mengorbankan nyawa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi setengah orang dia kata itu seronok bagi dia seronok tuan-tuan nampak macam ada fun di situ, ada kegembiraan, keseronokan. Tapi bila melibatkan makhluk yang hidup tuan-tuan, hukumnya haram. Bahkan Nabi melaknati golongan seumpama ini tak boleh sebab itulah Nabi SAW telah melarang melaga-lagakan binatang lawan laga apa tu? Kita orang Melayu terkenal dengan laga ayam ayam sabung. Kalau budak-budak terkenal dengan laga ikan tuan-tuan mutakhir ini tuan-tuan bukan budak je lah, orang tua pun sama melaga ikan tuan-tuan. Dia judi laga ikan, nak cari ayam sabung ramai yang tak ada ikan laga tu masuk 2 ekor dalam balang lawan, hak menang dapat tagangan tadi yang ditagangkan tuan-tuan. Judi
Macam-macam benda-benda buat. Jadi perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama. Kenapa? Setelah pastinya akan salah satu daripada atau keduanya itu akan cedera ataupun sebagainya lah, tuan-tuan. Jadi benda itu adalah dilarang oleh agama. Melaga-lagakan binatang iaitu mengapi-apikan yang satu untuk melawan yang lain. Pernah pada satu masa dahulu kaum Arab zaman jahiliah melagakan 2 ekor kambing atau 2 ekor kerbau supaya beradu tanduk sehingga kedua-duanya mati atau hampir-hampir mati. Sedangkan mereka yang melihat perlawanan itu berasa gembira dan tertawa. Yang menengok seronok tuan-tuan. Macam orang tengok laga ayam lah, dia tanya, oh kemana lagi seronok. Tengok laga kerbau, begitu juga. Nampak seronok. Tapi sebenarnya bila mana melibatkan itu haiwan yang masih hidup, ianya adalah perkara yang di sebalik keseronokan itu ada penyeksaan. Itu maka ditolak oleh agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para ulama berkata sebab larangan melaga-lagakan binatang ini ialah kerana ianya bertujuan menyeksa binatang tanpa ada faedah apapun selain daripada hanya perbuatan yang sia-sia. Jadi kita tuan-tuan bila mana mencederakan satu haiwan dengan pakai panah ke apa, tujuannya mesti ada, kita nak dapat faedah manfaat daripadanya. Contohnya orang berburu rusa contohnya di hutan, berburu ialah apa-apalah haiwan buruan yang lain. Tujuan kita nak ambil manfaat, mengambil faedah daripadanya. Tapi kalau dibuat perbuatan itu memanah dan seumpamanya tanpa tujuan untuk mendapatkan, untuk mengambil faedah apapun daripada perbuatan itu, ianya adalah satu perbuatan yang disia-sia dan dianggap sebagai penyiksaan. Maka itulah yang dikatakan dilaknati orang golongan seumpama ini. Tuan-tuan. Baik. Seterusnya ialah bermain pedang dan alatan peperangan, alat-alat perang, tuan-tuan. Permainan menggunakan pedang adalah seumpama permainan memanah, bermain pedang dan juga keris. Ini dalam masyarakat Melayu kita lebih sinonim dengan keris lah, tuan-tuan. Kerana itulah senjata orang Melayu. Nabi SAW membenarkan seorang orang-orang Habsyi bermain di halaman Masjid Nabawi satu ketika, tuan-tuan. Baginda Nabi SAW juga membenarkan isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk melihat permainan itu. Seraya baginda SAW berkata kepada orang-orang yang bermain itu, dunakum ya bani Arfidah, tunjukkanlah permainan kamu wahai kaum atau wahai bani Arfidah. Hadis riwayat Bukhari juga Muslim. Arfidah itu ialah panggilan bagi orang-orang dari suku kaum Habsyi yang biasa dipanggil oleh kaum Arab, tuan-tuan. Orang Arab daripada Afrika, daripada Habasyah, mereka ini ada seni main pedang dia, tuan-tuan. Jadi Nabi suruh, cuba tunjuk wahai Bani Arfidah cara permainan pedang kamu. Pada mulanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata mempunyai sifat yang tegas. Beliau berasa kurang selesa dengan permainan orang-orang Habsyi itu. Beliau datang untuk melarang mereka, tapi Nabi SAW menghalangi. Umar kata, ini apa ni, main pula dah, depan masjid. Di perkarangan masjid. Setengah riwayat mengatakan Masjid Nabawi design ni, tuan-tuan, depan dia ada atap, tengah-tengah kosong. Jadi ruang kosong tu tempat main pedang. Macam kita Pak Haji tu lah, main pedang situ. Hambat dia tak imam, tak bila, tak kena kayu. Jadi ada satu kawasan perangai. Jadi ini yang berlaku. Umar tak senang tengok, apa ni main pedang dekat masjid. Lalu dia bila datang untuk melarang mereka, tapi Nabi SAW menghalangnya daripada bertindak demikian. Tersebutlah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang termaktub dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim seperti berikut. Bainamal Habasyah yal'abuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihirabihim dakhala Umar fa ahwa ila al-hasba fa hasabahum biha fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hum ya Umar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ketika orang-orang Habsyi itu sedang asyik bermain-main dengan pedang mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang muncul Umar radhiyallahu anhu
lalu dia mengambil batu-batu kerikil dan melempar ke arah mereka. Ambil batu balik, tuan. Benda main ni, ambil batu balik. Ibaratkan perambat lah tuan-tuan, istilahnya perambat. Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Umar, Nabi pun nampak, Nabi kata, biarkanlah mereka itu bermain, wahai Umar. Nabi kata biar Umar, biarkan mereka itu bermain. Jadi jelas dari sini bahawa itu adalah sifat toleransi daripada Rasulullah SAW yang membenarkan permainan semua itu di halaman masjid ni yang mulia, agar dikumpulkan pada masjid itu segala urusan agama dan juga dunia. Jangan di masjid ni hanya sekadar urusan dunia, urusan agama semata-mata. Jadi urusan duniawi yang mana ianya bersifat tidak bercanggah dengan syarak. Jangan pula masjid kita buat pertandingan pertandingan fashion, ataupun perkara-perkara yang tak kena, tuan-tuan. Jadi yang seumpama ini boleh, maknanya bentuk-bentuk mempertahankan diri, seni-seni mempertahankan diri ini diharuskan, tuan-tuan. Dan mungkin barangkali satu ruang di masjid kita boleh jadikan sebagai ruang tempat orang belajar silat, mungkin boleh jadi, tuan-tuan. Maka salah satu pendekatan, sebab ini adalah bentuk-bentuk yang digalakkan oleh agama, seni mempertahankan diri dan seumpamanya. Dan supaya masjid itu dijadikan tempat pertemuan kaum muslimin untuk membincangkan hal-hal yang penting antara mereka, dan untuk dijadikan tempat bersenang lenang juga. Maknanya dari masjid pun ada juga hiburannya, hiburan yang bertepatan dengan syarak, tidak melanggar syarak. Justru itu, bermain pedang itu bukanlah permainan semata-mata, malah ia juga aktiviti senaman dan juga latihan. Bukan sekadar main pedang semata-mata, bukan permainan semata. Dia juga adalah bentuk jenis senaman latihan, untuk mempersiapkan diri dan erti kata ada latihan, tuan-tuan. Dan sebagai ulama berpendapat mengenai peristiwa ini sebagaimana yang diberitakan dalam hadis tersebut, bahawa masjid itu adalah tempat berkumpul untuk membincangkan semua hal ehwal umat Islam, maka apa saja kerja yang boleh mendatangkan manfaat kepada agama dan semua ahli-ahli agama boleh dibincangkan, boleh dibawa ke masjid. Cuba kita perhatikan keadaan pada masa ini. Umat Islam meninggalkan masjid, mereka terbiar jauh dari segala bentuk pengertian hidup, sehingga ianya menjadi tempat tinggal orang yang tidak mempunyai kerja dan cita-cita. Maksudnya, tuan-tuan, ada setengah masjid di dunia ini dia jadi tempat orang yang dah tak ada kerja dan tak ada apa-apa nak buat, tak lepak, tuan-tuan, mudahnya. Ini pendekatan ini salah. Jadi tempat orang yang dah tak ada macam dia sebenarnya masjid peranan dia besar, peranan dia begitu besar. Satu perkara ini seperti menjadi petunjuk daripada Nabi SAW yang membenarkan para isteri dan sahabat menenangkan jiwa mereka, maknanya berhibur, dengan menyaksikan hiburan-hiburan yang boleh ditonton. Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi wa ana anduru ila al-habashah yal'abuna fil masjid hatta akuna ana alladhi as'amuhu faqduru qadra al-jariyah al-hadithati sin al-harisati 'ala al-lahwi. Sesungguhnya aku telah mendapati Nabi SAW menutupiku dengan kain selendangnya, sedang aku terus melihat orang-orang Habasyi itu bermain-main di halaman masjid itu, sampailah aku sendiri yang merasa bosan. Maknanya sampai Aisyah ni penat nengoknya, tuan-tuan. Maka takdirkanlah aku seperti seorang jariah yang masih muda usianya dan yang memang senang sekali melihat permainan-permainan seumpama itu. Ini Aisyah kata dia teringin nak jadi macam tu, tuan-tuan. Maknanya sampai orang bila kita, tuan-tuan, orang yang dah meningkat usia ni, hiburan-hiburan ni dah slow dah. Dia tak macam orang muda, tuan-tuan. Orang muda selap kalau ada benda-benda, tuan-tuan. Jadi kita ni tak ada lah cara sangat, benda-benda
yang hiburan-hiburan ni. Tu Aisyah kata, kalau boleh aku nak jadi macam orang muda yang memang senang sekali melihat permainan seumpama itu. Orang muda dia semangat, tuan-tuan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, kuntu al'abu bil banati 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. وكان لي سواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن أي يستخفين هيبة منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. رواه البخاري ومسلم. Aku pernah bermain anak patung perempuan. Aisyah dicerita dia pernah main anak patung, tuan-tuan, anak patung perempuan di sisi Rasulullah SAW, dan aku juga ada kawan-kawan yang datang ke rumahku untuk bermain-main denganku. Apabila Rasulullah SAW masuk ke rumah, kawan-kawanku semua pergi bersembunyi kerana takut kepada Nabi SAW. Baginda SAW mengajak mereka datang kepadaku dan mereka pun bermain-main denganku. Maknanya, tuan-tuan, main anak patung ni adalah naluri seorang anak perempuan, ya? Itu naluri, lumrah. Kalau anak-anak kita diminat anak patung, tuan-tuan, itu ya lumrah, tuan-tuan, ya. Jadi perkara ini pun tak dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi panggil kawan-kawan Aisyah main sekali, ya, bersama-sama dengan Aisyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kemudian seterusnya jenis permainan yang digalakkan, ya, atau yang dihalalkan dalam agama ialah jenis permainan untuk kepahlawanan dan ketangkasan berkuda. Dalam surah An-Nahl ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuda dan bagal serta keldai untuk kamu menunggangnya dan untuk jadi perhiasan, dan dia menjadikan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, al-khailu ma'aqudu binawasiha al-khair. Kuda itu tersimpul padanya jambulnya itu semua kebaikan. Nabi pun pernah memuji tentang kuda ini, tuan-tuan, ya. Dan juga dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, irmu warkabu, lepaskanlah anak panah dan tunggangilah, yang ini naik kuda. Maknanya memanah bukan sekadar memanah sambil berkuda itu, dan juga ada satu sunnah yang Nabi suruh. Sebab tu tengok sukan-sukan memanah tradisional sekarang ni, tuan-tuan, dia bukan sekadar memanah, tapi sampai level dia boleh naik bermanah sambil berkuda. Dan ini lagi dahsyat, tuan-tuan, ya. Nak aim panah tu dalam keadaan kuda bergerak tu, kita kuda bergerak, kita nak pegang badan kita berpayah, ya. Ini pula memanah sambil sambil menunggang kuda. Ini seni yang memerlukan skill yang tinggi, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia apa, dalam arti kata menunggang kuda, tuan-tuan, banyak kebaikan yang telah dikaji rupanya, tuan-tuan, ya. Antara lain ni budak yang autism, tuan-tuan, diberi latihan naik kuda, tuan-tuan, ya. Dia boleh maknanya hampir sembuh, tuan-tuan, pun ada kes, ya. Dan begitu macam-macam lah kelebihan-kelebihan. Bila Nabi suruh ni, kesimpulan, tuan, ada fadilatnya lah, ya. Ada fadilat yang mungkin kita tak nampak, atau mungkin zaman dulu tak nampak, tapi pada zaman sekarang, ya, tersingkap satu persatu apa yang hebat daripada apa yang Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita. Macam kita tengok, tuan-tuan, pada hari ini tak lah, ya. Wuduk dah, contoh buat wuduk dah, tuan-tuan, ya. Itulah ceritanya umat manusia paling bersih sekali atas muka bumi ini, tuan-tuan, umat Nabi Muhammad SAW lah, tuan-tuan, ya. Kerana senantiasa jaga kebersihan. Paling tidak, tuan-tuan, paling minimum 5 kali sehari kita basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki. Paling minimum, tuan-tuan. Sebab kita kena solat 5 kali sehari.
Tapi dulu orang tak peduli tuan-tuan. Tapi pada hari ini bila dah kita tengok apa fenomena COVID dan sebagainya, 10 kali sekejap basuh tuan-tuan, itu cerita. Orang kata sekejap-sekejap kan basuh, sekejap kan basuh. Nabi dah ajar dulu dah. Bab tajdid wudu, memperbaharui wudu, itu juga perkara yang digalakkan dalam agama. Tapi biasalah tuan-tuan, bila agama khabar begitu, kita tak nampak sangat. Bila barat khabar, kita berilah tuan-tuan. Oh ini baik, ini begini tuan-tuan. Begitu masalah kita ni. Jadi kita sedangkan Nabi dah ajar lama dah, tentang kelebihan wudu. Bahkan seorang profesor tuan-tuan, daripada Universiti Ain Shams di Mesir, dia kaji, orang yang ambil wuduk tuan-tuan, dia boleh refresh kembali, kesegaran badan dia, dia boleh segar balik. Manakala kita mengantuk, kita rasa lemah, ambil wuduk, kita akan rasa segar. Kita tuan-tuan kalau mandu rasa mengantuk, biasa kita basuh muka je, bau 50% tuan-tuan, bau separuh tu. Dia ambil wuduk komplit, ambil basuh muka, tangan, rambut, kaki, insya-Allah tuan-tuan segar. Itu dia, tapi kalau nak ambil wuduk tu alang-alang tuan-tuan, bagi orang musafir, singgah sembahyang sunat dululah tuan-tuan, sembahyang sunat dululah, sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat mutlak pun boleh, dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Kita baca satu hadis yang terakhir untuk malam ini tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, kullu syai'in laysa min dzikrillah fahuwa lahwun aw sahwun. Segala sesuatu yang bukan daripada zikir kepada Allah, maka ianya adalah permainan dan dia adalah satu permainan yang melalaikan atau kelalaian, kecuali 4 perkara kata Nabi SAW. Yang bukan zikir tetapi tidak dianggap sebagai melalaikan. Kita asalnya kalau bukan zikir, lalailah tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Illa arba'a khisal. Mereka 4 perkara. Masyur rajulu bainal gharadain lirami. Pertama kata Nabi SAW, berjalannya seorang lelaki di antara 2 garisan untuk memanah. Yang ni mana orang yang memanah ni bukan satu perbuatan yang sia-sia. Dia tidak melalaikan kata Nabi SAW. Tetap dianggap sebagai tidak, sedangkan selain daripada sedang berzikir kepada Allah dianggap lalai. Tapi untuk 4 perkara ni tidak kata Nabi SAW. Yang kedua, ta'dibuhu farasahu, dan seorang yang melatih kudanya, ini tidak dianggap sebagai perkara yang melalaikan. Yang ketiga, wa mula'abatuhu ahlahu, seorang yang bergurau senda dengan isterinya, ahli keluarganya, tuan-tuan. Maknanya bergurau senda dengan isteri ni tuan-tuan adalah satu perkara yang tak dianggap sebagai sia-sia. Bagi seseorang, masa betul ada sebenarnya. Bahkan ianya, kalau Nabi kata begitu, mana Nabi galakkan. Dan yang keempat terakhir, wa ta'limuhu sibahah, dan seorang yang belajar berenang. Jadi 4 perkara ni tuan-tuan dibuat tidak dikategorikan sebagai sia-sia, bahkan digalakkan dalam agama. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita tangguh dulu perbincangan kita dalam jenis permainan untuk pahlawanan dan ketangkasan berkuda, termasuk berenang dan sebagainya. InsyaAllah kita bincang dan kita sambung pada halaqah kita yang akan datang, insyaAllah. Saya kira cukup dah sekadar itu. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang, yang daif, firman dari saya sendiri, mohon ampun, maaf. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.